Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, dapat kita bertemu sekali lagi pada pagi ini. Dari apa yang telah kita berbincangkan pada pertemuan yang lalu adalah berkait dengan latar belakang bangsa Arab dan juga kerajaan-kerajaan yang wujud pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya. Antara yang kita telah sebut secara ringkas adalah bangsa Arab itu sendiri dia tidak membina sebuah empire Arab, ya, disebabkan oleh mereka lebih cenderung untuk mengekalkan sistem kerajaan berkabilah mengikut daerah. Sehingga sekarang pun sebenarnya sistem itu masih ada. Walaupun secara rasminya Arab sudah mempunyai negara mereka sendiri, tetapi sistem pemerintahan kekabilahan daerah itu masih ada. Ya, jadi banyaklah perkara yang, sebab itu Arab ni kalau kita tengok dia punya pembangunan dia banyak terhad, sebab satu-satu daerah yang dipunyai oleh satu kabilah tu bukan mudah-mudah saja kontraktor luar nak masuk buat projek kat situ. Dia sistem dia macam tu, jadi tak boleh masuk. Nak Arabkan kabilah tu dia pula tak ada kepakaran. Sebab itu kalau kita tengok realitinya, kalau bandar-bandar di Arab ni kalau yang hebatnya bandar-bandar utama. Kita pergi ke kawasan-kawasan yang penempatan daerah-daerah ni, sebahagian tu rumah macam Badui pun ada lagi, kan? Baik, kita tak bercakap jauh, hatta di kota Mekah sendiri pun sebenarnya yang kita nampak cantik keliling Mekah tu je. Keluar sikit daripada Mekah, 1-2 kilometer daripada masjid, kita akan masih jumpa lagi rumah yang nak masuk rumah 3 anak tangga turun ke bawah daripada jalan. Mana ada dah sistem macam tu. Dulu rumah dulu macam tu lah dia buat, masih ada lagi sampai sekarang. Jadi dengan cara Arab begini menyebabkan Arab ni taklah dikenali sebagai satu bangsa yang hebat pun semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Pada waktu itu Empire Farsi dan juga Rom adalah dua empire yang sangat hebat. Walaupun Farsi, boleh saya katakan kegemilangan dia itu bermula di zaman Zulkarnain dulu, seorang raja yang beriman. Namun sampai zaman Nabi, Farsi sudah menjadi Majusi, sudah menjadi golongan penyembah api. Dan adapun Rom pada zaman Nabi dilahirkan adalah Rom Timur, ataupun dalam sejarah dipanggil sebagai Rom Byzantine, yang mana sekitar 100 tahun lebih mereka telah menumbangkan atau menenggelamkan Empire Rom Barat yang berpusat di Roma, Itali waktu itu, sehingga masa zaman Nabi dilahirkan, Rom Barat tidak dikenali lagi sebagai sebuah empire atau kerajaan. Ya, yang ada adalah Rom Timur, watak raja yang sangat famous, Heraklius, yang difilmkan. Itulah raja Rom di zaman Nabi. Ya, dan kalau kita nak kata ada tak kerajaan Rom Timur ni pada hari ini, kesinambungannya adalah kerajaan Rusia lah, yang cuba sekarang ini dalam misi peperangan besar dia ni, ikutlah nuclear war ke apa yang dia nak buat sekarang ni, adalah sebenarnya mission yang berbalik kepada untuk membina semula ketamadunan Rom Byzantine yang pernah wujud di Istanbul dahulu, sebelum mereka tumbang kepada Utsmaniyah pada 1453 dulu. Ini dia punya latar belakang dia lah. Baik, jadi hadirin sekalian, kerajaan berpusat pertama yang dibina di tanah Arab ini adalah apa yang dibina oleh Rasulullah lah, di kota Madinah. Tapi lambat lagi lah cerita ni kita nak sampai. Okey, baik. Dan seterusnya, agama dan kepercayaan orang Arab. Saya juga telah sebutkan bahawa bangsa Arab ini bukanlah bangsa yang tak mengenal Allah Ta'ala.
Mereka menyembah Allah Ta'ala pun pada certain masa melalui ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran terbesar yang pernah dianuti oleh manusia pada satu zaman dan syariat paling lama dalam sejarah. Kerana syariat Rasulullah pun baru berusia 1400 tahun, syariat Nabi Ibrahim usianya lebih 2000 tahun. Dan hanya Allah kecualikan syariat itu untuk Bani Israel sahaja. Kerana Bani Israel Allah kurniakan syariat sendiri melalui Taurat yang dimulakan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Walaupun Bani Israel ni tak ramai, sebab tu mereka very confident yang mana mereka ni adalah kaum yang terpilih. Pada satu zaman, ya, kita tak nafikan. Betul. Ya, sebab mereka ni tak ramai, tetapi ada syariat sendiri, ada kitab, ada maklumat ilmu yang tak diketahui oleh kaum-kaum yang lain. Sedang kaum lain itu meneruskan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Okey? Baik. Jadi disebabkan oleh antara Nabi Ismail dan Rasulullah di tanah Arab itu tidak ada Nabi, maka dalam tempoh itu masuklah ajaran berhala yang kita telah ceritakan pada pertemuan yang lalu. Dan hadirin sekalian, berhala-berhala besar, ya, yang mana Allah sendiri merakamkan berhala ni dalam Quran, namanya adalah seperti mana berhala apa yang kita pernah dengar, Lata dan Uzza. Siapa dia Lata, siapa dia Uzza? Pernah tak kita tanya siapa mereka ni? Kenapa jadi berhala? Lata dan Uzza ni adalah orang soleh dari kalangan penduduk Mekah, yang mana semasa kehidupan mereka, mereka ni banyak melakukan kebajikan, terutamanya dalam urusan orang-orang melakukan haji. Kata bab makan, bab minuman, bab kelengkapan, ini semualah dibekalkan oleh syarikat Lata dan Uzza ini. Bila mana mereka mati, mereka dikenang oleh penduduk Mekah. Cara untuk memperingatkan tentang jasa dan kebaikan mereka adalah dibina sebuah tugu, bagi memperingatkan inilah Lata, inilah Uzza. Kenanglah tugu ini bagi mengenang kebaikan mereka pada peringkat awal. Lama kelamaan dia menjadi bahan yang disembah dengan i'tiqad. Ya, kononnya ini adalah batu yang menjadi suci kerana mengukir, ya, kerana diukir padanya watak Lata dan Uzza, lalu disembah, begitulah, dan batu ini akan berdoa kepada Allah macam tu. Itulah akhirnya menjadi satu sembahan, termasuklah berhala Manat yang juga Allah rakamkan dalam Al-Quran. Baik, kerana ini adalah 3 berhala paling besar. Berhala-berhala ini disembah pada event-event rasmi. Adapun sembahan utama bagi penduduk Mekah, daily punya sembahan adalah berhala Hubal. Berhala Hubal ini berhala kayu. Berhala kayu yang dia ada di sebahagian rumah-rumah orang Arab. Dan ada berhala Hubal yang dibawa dalam saiz poket. Disimpan dalam poket jubah. Dibawa ketika musafir, dibawa ketika peperangan. Macam itulah agama orang Mekah. Ya, baik. Dan hadirin sekalian, kalau di Yaman, dia ada satu berhala dipanggil sebagai Khulaisah nama dia. Apa famousnya berhala Khulaisah ni berbanding berhala lain? Pertama, berhala ni menjadi sembahan utama di Yaman. Kedua, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, tidak akan berlaku kiamat sehingga bangsa Arab kembali menyembah Khulaisah. Maknanya, sebelum kiamat nanti, kita akan menyaksikan bangsa Arab ni kembali menyembah berhala. Tapi bila berlaku itu, Allahu alam lah, kan? Kita yang pastinya bukan di zaman Nabi Isa lah. Pasca Nabi Isa lah, selepas kewafatan Nabi Isa, kita harapkan berlaku waktu itulah. Okay? Boleh saja kalau nak berlaku sebelum itu, ada saja logiknya, tapi kita harapkan tidaklah. Sebab sejak 1400 tahun dulu, tanah Arab ni suci daripada berhala. Sehinggalah apabila
Dubai membina sebuah kuil. Dia akan ada satu kuil, dia kata untuk dia punya foreigner Indian lah. Memang dia buat. Sebab dia Dubai ni Indian ramai. Emirates, English Management Indian Running kan. Jadi Indian yang kerja tu kan. Kan Arab takes excessive salary. Arab yang kutip dia punya ni. Okay. Jadi itu adalah berhala pertama yang dibuat, yang wujud sejak 1400 tahun dulu. Dan budaya hiburan pula ini adalah pertama kali wujud sejak 1400 tahun juga di semenanjung tanah Arab. Iaitu kan saya sebut Al-Ula tu kan. Al-Ula yang orang rancak pergi tu, musim-musim umrah ni semua nak pergi Al-Ula. Apa pun fatwa membolehkan dan tak boleh, tak ada siapa boleh bantah Al-Ula adalah wilayah yang ataupun kawasan yang dijadikan sebagai tempat hiburan sebenarnya. Al-Maraya, the Mirror Stage itu adalah sebagai concert hall sebenarnya pada hari ini. Dan itulah kali pertama benda begitu sampai masuk balik ke tanah Arab sejak Nabi tinggalkan umat 1400 tahun dahulu. Baik. Bukan dia Al-Ula kan? Sebab saya baca kerajaan Saudi dia akan buat lagi kan tempat-tempat lain. Banyak. Dan banyaknya di kawasan dalam semenanjung tanah Arab. Dia Arab dan Saudi ni dia terbahagi dua. Zaman Nabi pun dia terbahagi dua lah. Maknanya dia semenanjung tanah Arab dengan tanah besar Saudi tu. Tanah besar Saudi tu dipanggil Najat. Tanah yang lurus memanjang ke sini itu dipanggil semenanjung tanah Arab. Dia bukan pantai barat, pantai timur. Tapi dulu dia terpisah dengan dua kerajaan besar. Kalau pernah dengar tak Musailamah Al-Kazzab? Nabi palsu tu. Dia duduk di Riyadh dulu. Tapi namanya bukan Riyadh, namanya Yamamah. Tanah besar dia tu dipanggil Najat, nama dia. Najat. Tapi pada 1932, kedua-dua tanah itu disatukan menjadi sebuah negara Saudi Arabia. Asalnya tanah semenanjung tanah Arab, pantai barat yang ada Mekah, Madinah apa semua itu milik keluarga Jordan, Bani Hashim, keluarga Nabi lah. Tapi disebabkan ada konflik politik, peperangan apa semua, mereka terusir. So mereka kehilangan, British pun bagilah kepada keluarga Saud. Terbentuklah Saudi Arabia yang besar tu. Kan? Lamalah bertahan sehinggalah mutakhir ini berlakunya perubahan yang begitu drastik, yang kita semua yakinlah ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda bahawa umat ini telah berada pada generasinya yang terakhir. Macam tu. Boleh saja kalau zaman inilah Arab ni nak sembah balik berhala Zulkhulasah tu, boleh je. Logik je kalau benda tu nak berlaku. Cuma kita harapkan tidak lah. Tapi sebelum menjelang kiamat, dia tidak akan ada orang yang beriman. Maknanya sebelum menjelang kiamat, jika wujud bangsa Arab pun tak beriman waktu itu. Bangsa Arab pun akan kembali kepada penyembahan berhala dia. Sebab itu Nabi pernah sebut tidak akan berlaku kiamat sehingga berhala Zulkhulaisah kembali disembah oleh penduduk Yaman. Okey. Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian. Jadi banyaklah kalau kita katakan orang Arab ini pada waktu Nabi dilahirkan, selain daripada menyembah berhala, amalan khurafat mereka juga adalah suatu perkara yang sangat dipegang teguh. Ya. Kepercayaan khurafat, dan hakim pada waktu itu dilantik daripada kalangan dukun yang paling senior. Dalam banyak-banyak dia cari dukun untuk dilantik sebagai hakim. Itulah situasi ketika mana Nabi SAW dilahirkan. Baik. Jadi hadirin sekalian, kita sambung kepada satu kisah. Saya dah ceritakan macam mana keturunan Ismail dapat balik Mekah kan? Dah cerita kan? Okey. Yang akhirnya kembalilah tampuk pemerintahan itu dapat kepada Abdul Muttalib. Yang Abdul Muttalib itu pun asalnya diingat kepada disangka hamba kepada Muttalib, betul? Okey, baik. Kita ringkaskan pada hari ini, ya, kita sampai kepada tahun kelahiran Nabi SAW. Okey.
Pada tahun kelahiran Nabi, berlaku satu peristiwa besar, iaitu serangan tentera Abrahah ke kota Mekah. Yang ni kita dengar sejak Dajjal 1. Ingat lagi tak? Siapa? Ada lagu dia. Daripada Dajjal 1 yang kita kenal selain Rasulullah, Abrahah. Itulah tentera bergajah. Okey, dia berlaku tahun Nabi lahir. Sama ada 570 atau 571 Masihi. Lebih kurang macam itulah tarikh dia. Okey. Siapa dia Abrahah ni? Abrahah ni dia merupakan jeneral tentera yang akhirnya menjadi pesuruhjaya wilayah Yaman. Asal dia daripada Ethiopia. Tahu Ethiopia kan? Habsyah. Hari ini Ethiopia lah. Dia atas Somalia. Okey. Dia datang daripada sana. Dan dia sangat famous dengan angkatan bergajah. Brigade bergajah dia. Gajah-gajah tu pun adalah gajah-gajah Afrika. Dia bawa seberang laut naik kapal pergi ke Yaman. Dan dia ni satu orang jeneral tentera yang kita kata vision ekonomi dia bagus. Dia bukan sekadar nak menjalankan pemerintahan tentera, tetapi dia juga ada vision ekonomi yang cukup baik untuk negeri Yaman. Masalah dia lihat Yaman cukup susah nak bersaing dengan Mekah pada waktu itu. Dan dia pun buat kajian. Dia hantar orang cari sebab kenapa Yaman susah nak bersaing dengan Mekah. Maknanya kadar pelancong pun tak boleh beat dengan Mekah apa semua. Maka hasil risikan mendapati bahawa kerana Mekah dikunjungi disebabkan oleh sebuah binaan, iaitu Kaabah. Sebab itu orang pergi Mekah. Macam kita lah pergi Mekah hari ni. Mana ada sebab lain? Sebab Kaabah lah. Sebab tempat tanah suci. Kalau tanah suci tu bukan di Mekah, kita pergi Mekah tak? Saya rasa kita tak pergi Mekah. Kan? Baik. Jadi, tak apalah. Abrahah kata, kalau begitu, kita bina binaan macam Kaabah, tetapi lebih hebat, lebih besar, lebih tinggi. Binaan itu pada asalnya dipanggil sebagai Kaabah Yamaniyah. Kaabah Yaman. Dan mana-mana pemimpin tanah Arab yang mula membina Kaabah kedua, biasanya itu adalah tanda kepada kehancuran kekuasaannya. Sekarang Muhammad bin Salman pun dia nak bina juga The Cube, Mukab di Riyadh. 400 kali 400 kali 400 meter. Besar tinggi kat SCC. Kaabah apa tinggi kat SCC? Tapi dia bina lah. Dan dia nak buat macam-macam dalam tu. Ada hotel, ada mall, apa semua kan. Kena bagi tahu dekat Muhammad bin Salman ni bahawa dulu Abrahah dah buat dah. Dan menjadi kehancuran kepada kerajaan dia. So dia buat berjaya. Dahsyat tak dahsyat binaan dia itu, sehingga daripada namanya Kaabah Yamaniyah bertukar menjadi Qulaisah. Menjadi Qulaisah. Qulaisah ni daripada perkataan apa? Daripada perkataan qalan suah, maknanya satu benda yang diletak di kepala. Macam saya pakai ni kan, Arab tak panggil kopiah. Okey. Dia satu nama dipanggil sebagai qalan suah, dia panggil. Benda yang diletakkan di kepala sebagai penutup kepala. Kenapa dia bertukar nama? Sebab apabila orang berada di hadapan gerbang dia, nak tengok puncak dia, orang dongakkan kepala, kopiah ni jatuh belakang. Makna memang tinggi. Akhirnya dipanggil binaan itu sebagai Qulaisah. Tinggi sangatlah tu. Baik. Tapi orang still tak datang. Sebab dia bukan faktor keagungan, kemegahan. Dia orang pergi Mekah sebab faktor ibadah. Maka dengan sebab demikian, Abrahah telah mengambil suatu keputusan. Kita pun tak nak membazir dengan projek Kaabah Yamaniyah yang kita dah buat. Tak ada sambutan, maka dihantarnya tentera untuk meruntuhkan Kaabah. Itu je poin dia. Maka bergerak tenteranya itu sampai masuk ke kota Mekah, tapi dia tak ada point nak hancurkan Kaabah. Maka dia kena cari pasal dahulu dengan ketua pemerintah Mekah pada waktu itu. Siapa dia? Abdul Muttalib. Jadi apa yang dia buat kepada Abdul Muttalib? Dicari di manakah kawasan gembalaan Abdul Muttalib. Sebab Bani Hashim hanya famous dengan
Waktu itu perniagaan gembalaan. Dirompak semua hasil gembalaannya dan diutuskan satu utusan, sesungguhnya kami memegang kesemua aset farm kamu. Ya. Jadi datanglah Abdul Muttalib dengan harapan Abrahah mengharapkan supaya boleh berlaku peperangan. Tetapi hadirin sekalian, bila Abdul Muttalib datang, Abdul Muttalib tanya, apa yang kamu inginkan? Dan Abrahah terus terang, kami ingin merobohkan Kaabah. Dia jawab terus terang. Abdul Muttalib kata, baik, dia kata, aku cuma mahu kembali semua haiwan ternakanmu. Dan Abrahah tak sangka begitu mudah Abdul Muttalib macam mengizinkan untuk roboh Kaabah. Sehingga diherdik oleh Abrahah dalam satu riwayat sejarah lah, kan? Pemimpin yang paling tak berguna, dia kata. Hanya memikirkan harta sendiri, tidak langsung memikirkan tentang sebuah binaan yang menjadi keagungan bangsa kamu. Dah Abdul Muttalib kata, aku tak peduli, aku nak haiwan ternakan aku, bagi balik. Kaabah tu aku tak nak fikir. Kerana apa? Abdul Muttalib kata, kerana haiwan ternakan itu aku adalah pemiliknya, sedangkan binaan yang kamu nak robohkan itu ada pemiliknya, kata Abdul Muttalib. Sebab tu aku tak risau, pemiliknya akan sentiasa memelihara binaan itu. Abrahah tak faham. Dan apa yang Abrahah boleh nampak, Abdul Muttalib dah bagi green light. So dipulangkan balik semua ternakannya, maju ke depan Abrahah dan tenteranya, Allah mengirimkan burung ababil. Maka binasalah Abrahah pada waktu itu, menjadikan Rasulullah tak sempat kenal dan tengok siapakah pemerintah di Yaman waktu itu yang namanya Abrahah. Dan runtuhlah secara rasmi kerajaan di Yaman, yang mana Abrahah ini merupakan kolonial Rom waktu itu. Jadi Yaman kembali kepada kerajaan-kerajaan kampung, kerajaan daerah, kerajaan-kerajaan kecil. Sebab itulah orang-orang Yaman masa zaman Nabi banyak masuk ke Mekah, ke Madinah dan akhirnya menerima Islam. Antara salah contohnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, baik. Jadi itu berlaku semasa tahun kelahiran Nabi SAW. Baik. Okey. Ya. Kaabah Yamaniyah selepas itu diruntuhkan, dirobohkan. Ada yang kata dia roboh sendiri dengan satu bencana banjir. Yaman ni dia kerap bencana, antaranya bencana banjir lah. Jadi tapi apapun pada zaman Nabi, Kaabah Yamaniyah dah tak ada, memang dah tak ada, roboh lah. Baik. Okey hadirin sekalian, kita masuk kepada kelahiran Nabi. Biasanya kalau orang cerita sirah ni dekat sini lah. Okey. Jadi Nabi ni lahir daripada perkahwinan antara Abdullah dan juga Aminah binti Wahab. Kedua-duanya datang daripada jalur Quraisy, tetapi daripada kabilah yang berbeza. Abdullah daripada Bani Hashim, ibunya Aminah daripada Bani Zuhrah. Siapa orang Arab, sahabat yang datang daripada Bani Zuhrah? Mungkin kita pernah dengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah saudara kepada Aminah binti Wahab. Jadi mereka ni berkongsi tok yang samalah, orang yang sama, iaitu seorang keturunan Quraisy yang bernama Zuhrah, menjadikan mereka dikenali sebagai Bani Zuhrah. Okey, baik. Dari hasil perkahwinan itu, lahirlah Nabi SAW. Tepatnya adalah pada bila Nabi lahir? Salah. Nabi lahir pada 20 April. Ya. Nabi lahir pada 20 April 571 Masihi. Kan nasyid zaman kita sekolah, 20 April tahun gajah. Tahunnya kita ingat tahun gajah. Ya, 20 April 571 Masihi, yakni 571 tahun selepas zaman Nabi Isa alaihi salam. Okey. 20 April itu pada hitungan ahli tarikh ni
dia tepat jatuh pada 9 Rabiul Awal. Nabi memang tak lahir 12 Rabiul Awal. Tak. Nabi lahir 9 Rabiul Awal. Tahun berapa? Belum ada hijrah lagi lah. Hijrah pun mula-mula lagi. Ya, 9 Rabiul Awal. Dan saya tak tahu masa tu Arab Jahiliyah kira tahun macam mana. Dia kira tahun pakai peristiwa. Tahun Nabi lahir tu tahun gajah, sebab peristiwa besar gajah. Hatta sebelum, kan tahun hijrah ni kan hanya bermula 13 hijrah, zaman Umar. Masa Nabi hidup di Madinah pun, dia masih lagi mereka menggunakan peristiwa. Tahun Badar, tahun Uhud, tahun Ahzab, ikut peristiwa-peristiwa besar. Tak ada hitungan numbers lah. Okey? Baik. Jadi 9 Rabiul Awal, ya, lahirlah Nabi SAW. Dan sememangnya ada pendapat yang menyatakan pada tahun kelahiran itu berlakunya beberapa peristiwa besar. Ya, antaranya adalah terpadamnya api Majusi. Okey. Api Majusi ini yang tepatnya dia bukan di Iraq. Ya. Api Majusi ini dia ada satu api alami, dia panggil api yang keluar daripada bumi, daripada gas di bawah itu. Salah satu tempatnya adalah di wilayah konflik hari ini yang dipanggil Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Itu adalah kawasan telaga gas asli terbesar dunia atas darat. Gas dia keluar macam tu je daripada tanah. Cucuh api tu bakar. Ya. Api-api begitulah yang disembah oleh orang-orang Majusi dulu. Dan dia memang banyak di Iraq dan Iran, Farsi. Sampai sekarang pun kita tahu kan kawasan tu kawasan yang banyak ni kan. Ya. Dan pada waktu kelahiran Nabi, api itu dikatakan terpadam. Allahu a'lam. Ya, tapi ini sebagai satu tanda-tanda lah yang berlaku. Ya, tetapi orang-orang Farsi, orang-orang Majusi, mereka tak alert sangat dengan benda-benda begini. Ya, baik. Dan bagi kerajaan Rom pula pada waktu itu, mereka meyakini akan lahirnya Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab Injil. Tapi pada waktu itu tidak lagi ada tanda-tanda dia. Rom hanya menyedari telah lahirnya Nabi ini adalah di zaman Heraklius. Ada yang menyatakan bahawa Heraklius ni ada kata lahir tahun yang sama dengan Nabi. Ada yang menyatakan dia lahir 10 tahun selepas Nabi. Maka seorangnya menjadi pemerintah di Madinah, Rasulullah, seorangnya menjadi pemerintah di Rom. Okay. Tapi akhirnya Maharaja Heraklius tu nanti memang dia tahu. Dia tahu bahawa Nabi akhir zaman yang dijanjikan dah lahir. Sebab apa? Dia tengok fenomena bintang di langit. Saya dah sebut tak benda ni? Tak ada? Oh, tak ada. Kalau sebut takut pula. Kita tak nafi bahawa Ahlul Kitab, mereka memang diberikan tanda-tanda wahyu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan tanda-tanda ini dalam kitab mereka tentang peristiwa dan kejadian. Antaranya adalah fenomena bintang, susunan bintang. Susunan planet yang sejajar itu adalah menandakan pada waktu dulu kelahiran Nabi akhir zaman. Yes, seperti mana yang dipegang juga oleh orang-orang Kristian pada hari ini. The second coming of Jesus akan berlaku setelah berlakunya fenomena Star of Bethlehem. Bila Star of Bethlehem ni jadi? Star of Bethlehem ni jadi pada 26 Disember 2020. Planetarium Negara pun buat cerapan live. Kita tak pernah tahu kan. Apa dia? Kedudukan Saturn dan Jupiter berada satu line. Dan dilihat daripada bumi, dua bintang yang bercantum. Itu dipanggil Star of Bethlehem, yang mana kali terakhir dia jadi 800 tahun dahulu. Dan sebelum tu dia pernah jadi ketika tahun Nabi Isa dilahirkan. Jadi mereka yakin kalau fenomena itu berlaku, maka Nabi Isa akan datang
dalam tempoh sekurang-kurangnya 10 tahun sejak ia berlaku. Sebab itu tahun 2020, antara 2020 hingga 2030 adalah tahun yang amat penting bagi mereka. Tapi kita orang Islam tak sedar kan. Kita masih lagi TikTok. Dia orang memang fokus benda-benda begitu. Dan ikuti pula dengan tempoh kedudukan planet ni sejajar. Kita ni sekarang ni kedudukan planet ni sejajar. Sebab itu kita sekarang ni kita boleh nampak semua planet ni hampir ada kat satu tempat yang sama. Macam tu. Dia akan kekal alignment ni, tak silap saya, sampai 2027. Barulah lari. Macam tu. Kan planet ni kalau kita tengok sistem suria tu kan, dia mengorbit kan. Mestilah ada planet yang kat sini, yang tengah kat sini, yang tengah kat sini. Tapi akan ada kitaran tu dia sejajar. Sekarang tengah berlaku lah. Sebab tu sekarang ni tempoh yang banyak gempa bumi. Dia ada efek dia kepada apa ni, fenomena apa saya panggil seismik ni, begitu. Okey, baik. So kita sambung balik lah cerita kita. So masa tu Nabi SAW dilahirkan. Okey. Kemudian Nabi ni sebenarnya macam biasa, dikandungkan tu pun biasa. Dan banyaklah riwayat-riwayat yang kita boleh bincangkan balik, betul ke benda tu berlaku kan. Macam Nabi lahir yang menjadi bidannya Asiyah apa semua tu kan. Itu benda-benda yang saya rasa kita kena ketepikan dahululah. Sebab penokok tambahan dalam sirah ni pun banyak juga berlaku. Bahkan Nabi lahir dalam keadaan telah dikhatankan pun, itu pun dibincangkan balik sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tengok balik, saya kata taklah. Sebab menjadi adat orang Arab, khatan bagi anak lelaki ni 7 hari. 7 hari terus khatan. Jadi tak pelik lah. Benda tu tak adalah cerita lahir-lahir dah khatan ke apa, tak ada. Baik. Kemudian membesar macam biasa dan menjadi adat bangsawan Arab lah untuk mencari ibu susuan bagi anak mereka. Wallahu alam apakah tujuan dia. Sebab itu dalam Islam ada satu hukum, dia panggil hukum radha'ah, hukum ibu susuan. Jadi bagi masyarakat Arab yang bangsawan, macam Aminah itu datang daripada bangsawan, dia akan hantar anaknya keluar kota, disusukan oleh wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang terkenal dengan kebaikan pribadi mereka, agar nilai kebaikan itu dia masuk kepada anak tersebut. Wallahu alam. Tak tahulah, tapi cuba baca banyak jurnal ditulis baru ni kan, dalam orang yang ambil vaksin Pfizer kan mRNA kan, bila dia salin lahir, jadi susukan anak dia, mRNA tu ada dalam susu ibu. Bukan doktor yang tulis ni, jurnal, cuba baca. Maknanya apa yang masuk pada jasad ibu tu, dia ada pada susu ibu tu diminum oleh anak tu, dan mRNA tu dia akan terus kepada anak itu. So tak pelik lah kalau orang Arab dahulu dia meyakini seorang anak yang disusukan oleh perempuan yang baik akan adalah elemen kebaikan itu dalam anak tersebut. Okey, baik. Okey, maka dengan itu muncullah nama, siapa dia? Siapa ingat zaman sekolah dulu? Dapat mana Sa'diyah tu? Allahu alam. Dalam riwayat disebutkan Halimah namanya. Nama penuhnya adalah Halimah binti Abu Zuaid. Halimah tu Sa'diyah. Sa'diyah bukan nama pelakon. Sa'diyah ni maksudnya bahagia, iaitu Halimah yang bahagia. Kenapa dia bahagia? Sebab dia dapat menyusukan Nabi SAW. Sebab itulah dipanggil sebagai Halimah As-Sa'diyah. Ya, adapun namanya adalah Halimah binti Abu Zuaid. Baik. Allahu alam. Dialah yang menyusukan Nabi SAW. Ya, dan sebenarnya hadirin sekalian, semasa penyusuan Halimah, disitulah Nabi mendapat adik-beradik susuan. Siapa dia?
Antaranya adalah Abdullah bin Haris, Anisah binti Haris, dan Huzafah bin Juzamah. 3 orang ni dikira adik-beradik kepada Nabi sebab ibu susuannya adalah orang yang sama. Okey. Baik. Dan yang menariknya, bapa saudara Nabi Hamzah. Okey. Hamzah, ada nama Hamzah sini? Masya Allah, susah nak cari nama ni zaman sekarang. Hamzah bin Abdul Muttalib juga menjadi sepupu susuan Nabi. Kenapa jadi sepupu? Kerana Hamzah menyusu dengan adik Halimah. Macam tu. Okey. Jadi macam tu lah. Jadi hubungan keluarga tu melalui susuan. Saya dulu moyang saya dah meninggal lah. Moyang saya tu dia ada 2 isteri lah. Isteri kedua dia lepas moyang perempuan saya meninggal. Tok saya anak sulung. Anak bongsu dia daripada first wife tu, daripada nek yang saya tu lah, lelaki juga. Dan nek yang saya tu meninggal tahun 1945. Selepas melahirkan tok saudara saya yang bongsu tu. Jadi macam mana dia menyusu? Dia menyusu dengan kakak dia, adik tok saya nombor 2, yang kebetulan pada waktu yang sama melahirkan anak dia. Orang dulu ni memang lain macam. Dia anak dengan mak bersalin sekali. Kan? Jadi macam mana? Menyusu dengan kakak sendiri. Sebab perlu susu. Ini cerita tahun 1945. Mana ada Dutch lady waktu tu? Dumex tak ada, kan? Jadi perlukan susu, jadi susulah dengan kakak sendiri waktu tu. Jadi anak saudara dia menjadi adik-beradik susuan. Okey, ni sekali. Adik dia jadi anak susuan. Adik dia jadi anak susuan. Tapi tok saudara saya tu dia jadi adik-beradik susuan lah. Dengan anak saudara dia sendiri lah. Betul tak? Tapi ibu susuan tu sebenarnya kakak dia. Ibu susuan tu sebenarnya kakak dia. Jadi ibu susuan. Jadi ibu susuan. Boleh tak? Boleh je. Tak ada isu pun. Kalau tak pun memang kakak dia. Tak ada isu pun. Satu keluarga. Kalau ibu susuan tu daripada tak ada keluarga. Ibu susuan daripada belah. Dari segi hukum nak kahwin kita tak tahu kan. Tak tahu tu. Kalau di luar macam family ni lain family tapi Tak tahu tu kena. Tak tahu tu dia kena tahulah. Sebab zaman Nabi tu dia memang tahu. Kok mana pun. Dia tahu adik-beradik dia siapa, susuan. Contoh, ada tak sahabat yang pernah murtad? Dalam riwayat yang sahih ada seorang. Nama dia Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Taklah dengar apa nama ni. Dia murtad. Dia hijrah ikut Nabi. Tahun ke-4 ke ke-5 hijrah, dia minta dengan Nabi dia nak balik Mekah. Nabi kata boleh ke? Okey ke? Nanti kau orang Mekah. Tak apa, dia kata dia yakin. Tak apalah, Nabi kata nak balik-balik lah. Bila dia balik ke Mekah, dia declare kat orang Mekah, aku telah meninggalkan agama Muhammad. So dia disahkan sebagai orang yang murtad. Sedangkan dia ni katibul wahyi, penulis wahyu. Bahkan dia sebut kepada orang-orang Mekah, aku telah menulis perkara yang berbeza dengan apa yang Muhammad baca, dia kata. Sedangkan Nabi tahu dia tulis benda yang sama. Dan Nabi hairan, kenapa dia pergi sebut macam tu? Sedangkan dia tulis sama seperti mana apa yang aku baca. Masa pembukaan kota Mekah, dia masuk senarai orang yang Nabi suruh bunuh dia. Kena hukum lah, murtad. Tapi dia lari. Siapa yang pergi kejar dia? Uthman ibn Affan. Uthman lari kejar dia, cari dia, jumpa. Dan Uthman kata, aku sendiri akan bawa kamu untuk kembali berbai'ah dengan Rasulullah. Dia setuju. Cuma dia kata, aku tak mampu nak tengok wajah Nabi.
Uthman tutup kepalanya dengan satu kain ridak begitu. Dia hulur tangan 3 kali kepada Nabi, tapi Nabi tolak. Dan sebelum dia sampai, Nabi dah tahu dia akan datang. Nabi dah arahkan seorang sahabat. Ketika ia sampai, bunuhlah dia. Tapi sahabat tu tak buat, sebab yang berada di sisinya adalah Uthman. Okey, dia hulur tangan 3 kali, Nabi tak sambut. Dia hulur kali keempat, barulah Nabi terima. Dan setelah Nabi terima, dia terus beredar. Dan dia tak pernah jumpa Nabi sampai hari Nabi wafat. Kenapa Uthman bersungguh tolong dia? Yes, betul. Sebab dia adalah adik susuan Uthman ibn Affan. Betul. Tapi wallahu alam, jasa dia besar lepas Nabi wafat. Dialah antara orang yang bertanggungjawab mengislamkan wilayah. Masuk Islam ni. Masuk Islam pada dia bai'ah dengan Nabi tadi tu. Nabi terima tu. Apa nama dia? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah nama dia. Abi Sarah. Tapi lepas Nabi wafat, jasa dia besar mengislamkan wilayah utara Afrika. Dia dilantik sebagai gubernur pun di sana. Dia islamkan banyak wilayah. Morocco apa semua tu, sampailah dia rasa dia dah achieve dah dengan apa yang dia nak buat, dan dia mengambil keputusan untuk retire. Dia nak balik ke kota Madinah. Jawatan ni dah boleh serah kepada orang lain. On the way dia balik ke Madinah, dia dapat berita Uthman telah dibunuh di rumah dia. Satu kekecewaan yang dia kata paling sedih lah selepas Nabi menolak bai'ahku sebanyak 3 kali, dia kata dalam hidup. So masa tu dia tengah dalam perjalanan, bila dia dengar dia tak sampai hati nak balik, nak teruskan ke Madinah, dia telah divert arah dia pergi ke Syam dan dia meninggal di sana. Ini kisah seorang sahabat lah. Okey, dia adalah adik susuan kepada Uthman ibn Affan. Baik, hadirin sekalian. Okey. Jadi sememangnya kita tidak nafikan bahawa terdapat banyak perkara pelik yang dialami oleh Halimah ketika menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Antaranya dia pernah beritahu bahawa dia merasakan bahawa susunya bertambah dengan begitu banyak sehingga dia dapat menyusukan anak-anak susuan dia itu dengan sempurna keseluruhannya. Tapi saya pun tak tahu orang Arab dulu macam mana dia pakai apa boleh terhasil susu gitu. Ya, dia pun bangsa dia kurma dengan susu kambing. Kurma dengan susu kambing. kurban. Ya. Ya, sebab seorang ibu ni menyusukan anak adalah satu benda yang struggle. Bagi orang yang dah kahwin dia tahulah kan, dia tengok isteri dia susukan anak ni satu benda yang struggle. Ini susukan 3 orang sekali. Kan? Maknanya memang kejaya dia lah pada dia memang you don't worry, this is my dog. Ya, buat. Dia orang ni pemakanan dia orang pun lain. Saya memang pernah bacalah tentang kehidupan masyarakat Arab dahulu ni macam mana kan. Dia orang punya ni makanan dia orang pun lain, adalah kan daun apa entah dia makan, kayu apa, akar apa. Jadi dia menyebabkan hasil susu dia banyak dan dia boleh menyusukan orang. Dia tak free dia adalah kerjaya pada waktu itu. Baik, hadirin sekalian. Dan kalau saya detailkan di sini ada banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku, saya pun tak baca semua. Baik. Dan Nabi SAW kekal di bawah pemeliharaan Halimah setelah beranjak lebih 2 tahun. Sebab susu dia 2 tahun. Selepas 2 tahun pun Nabi masih lagi dipelihara oleh Halimah. Halimah ni daripada keluarga Bani Sa'ad. Duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni memang Bani yang tak ada masalah dengan orang lain, sebab memang Bani Sa'ad terkenal dengan ibu susuan. Jadi semua kabilah memang mengharapkan dapat disusukan kepada Bani Sa'ad. Baik. Jadi dikatakan ketika Nabi berusia 4 atau 5 tahun, berlakulah satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, iaitu ketika mana malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW yang pada masa itu sedang bermain-main dengan rakannya. Jibril
memegang Nabi, mendukungnya, lalu membaringkannya. Kemudian Jibril membelah dadanya. Jibril mengeluarkan jantung baginda, lalu mengeluarkan segumpal darah daripada jantung itu yang berwarna hitam pekat. Kita semua ada. Betul. Okey. Jibril berkata kepada baginda, inilah bahagian syaitan yang ada pada dirimu. Ya. Jibril lalu mencuci gumpalan darah itu dengan air zam-zam yang diletakkan dalam sebuah bekas emas. Selepas mencucinya, Jibril membalut kembali gumpalan darah itu sehingga keadaannya menjadi putih seperti semula, lalu dikembalikan ke jantung. Jadi umat Muhammad ni orang pertama operate jantung Nabi sendirilah. Okay? Baik. Sorry, masa tu saya tak dengan masa tu Nabi umur berapa? Antara 4 dan 5 tahun waktu itu. Masih lagi di dalam pemeliharaan keluarga Bani Sa'ad, keluarga Halimah lah. Siapa pernah belah jantung? Tak ada di sini. Jantung ayam ni. Jantung ayam, jangan. Orang operate jantung ni mesti kena buka paru-paru ni tak? Tak macam mana nak? Kan jantung dalam Dalam baru. kan? Open heart surgery. Open heart. Buka. Situasi ni dilihat jelas oleh rakan-rakan Nabi. Dia orang tengok apa dia orang punya, apa yang dia orang faham pada masa itu, bahawa Muhammad telah dibunuh. Dia orang pun berlari jumpa dengan Halimah, ibu susuan mereka ni, ibu jagaan mereka yang menjaga mereka. Mereka kata Muhammad telah dibunuh. Kami melihat dadanya telah dibelah, ya, dikeluarkanlah isi dada dia. Mana tak takut Halimah, ya. Tentang pukang dia berlari pergi ke tempat tersebut, disambut oleh Nabi, oleh Rasulullah dengan wajah yang dia kata berseri, putih dan berseri, dengan senyuman. Lalu Halimah marah pula. Main-main apa? Oh, mati, soal mati ni, kan? Bayi bergurau jatuh pokok taduk di lembu, okey lagi. Sahabat nampak Jibril. Nampak kanak-kanak tu nampak. Kanak-kanak tak, Jibril datang bukan dalam bentuk Jibril waktu ni. Jibril datang dalam bentuk manusia. Jadi mereka tak nampak lah, mereka tak tahulah itu Jibril. Mereka nampak ni lelaki mana datang, dibaringkan Nabi, pergi belah dada. Oh, Muhammad telah dibunuh. Marahlah Halimah ni, kata kamu main-main soal ni. Betul. Nabi buka dada ni. Memang ada kesan belahan. Masa ni Halimah dah panik. Dengan keadaan demikian, Halimah mengambil keputusan, aku nak kembalikan Muhammad kepada ibu dia. Ni kalau jadi pula esok, aku yang hilang jantung ni. Kan? Maka dikembalikan. Hadirin sekalian, rupanya perkara ini menjadi hikmah sebab Aminah waktu tu bukan dah sakit. Allah dah takdirkan yang Aminah nak meninggal tak lama lagi. Jadi Allah nak beri kesempatan Nabi ni dapat juga rasa hidup dengan ibunya sendiri. Dengan demikian, ketika mana dikatakan tak sampai setahun pun, selingan tempoh itu dalam jagaan ibunya sendiri, Aminah mengambil keputusan untuk pergi ke Madinah, namanya Yasrib waktu itu, menziarahi makam ibunya, suaminya Abdullah, ayah Nabi, ditemani oleh Abdul Muttalib. Pergilah, selamat sampai. Okey. Yang ikut antaranya Abdul Muttalib dan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni hamba Abdullah lah, yang jatuh pada Aminah, lepas tu nanti jatuh pada Nabi. Usia mereka, Ummu Aiman tua 12 tahun daripada Nabi. Dan sempat pun jadi pengasuh tak langsung. Macam tu. Okey. Boleh logik ya. Yang anak saya pun darjah 2 pun dia jaga adik ni 3 tahun. Habis pergi kuliah, habis pergi. Macam halau kita pula. Apa yang nak buat kat rumah tu?
Aufa jaga. Nama dia Aufa. Aufa jaga. Dia boleh jaga. Itu. Baik. Dalam perjalanan pulang inilah Aminah akhirnya menderita sakit demam. Masuk Madinah, terus kena wabak, kena serangan pernafasan, demam, meninggal ya di suatu tempat bernama Abwa. Macam COVID juga ada. COVID. Tapi corona ni memang benda lama dah. Bukan benda baru. Madinah ni memang terkenal dengan wabak pernafasan. SARS. Ah, Atau SARS. Severe acute respiratory syndrome. Sebab begini. Mungkin kot. Ha? Cucuk influenza. Meningokal tu serangan kuman juga tapi kat otak. Salah lah. SARS. Severe acute respiratory SARS. syndrome. Apa? Tapi SARS tak ada vaksin kan? SARS ni banyak jenis. Banyak jenis kan? MERS-CoV tu mana ada? COVID partly kan. Sebagian daripada SARS juga. COVID tu pun sebab dia jadi pandemik tu. X. Baris speaker. Okey. Saya nak tanya sikit. Masa Ustaz cakap tadi, memang budaya orang Arab anak lelaki dibagi kepada orang yang pandai ke apa ke susukan. Tapi Aminah sendiri ada susukan Nabi? Wallahu alam. Kita taklah dengar dalam riwayat sirah tidak diceritakan tentang hal itu. Sebab apabila Nabi lahir sahaja, mula-mula disusu, mungkin ada pada peringkat awal oleh Nabi dan Suwaibah. Ingat tak satu nama? Suwaibah. Suwaibah pun ibu susuan Nabi juga, yang first. Kemudian barulah dihantar secara rasmi lah ke perkampungan Bani Sa'ad untuk dijaga di sana. Macam tu. Tapi tak tahulah, saya logiknya, kalau kita ikut logiknya adalah kan takkan ibu sendiri tak ada langsung susukan anak tu. Tapi kalau ikut kepada trend orang Arab, bila dihantar seseorang itu untuk disusukan oleh seorang wanita, dia mengharapkan percampuran susu. Maknanya adalah pencampuran susu tu maknanya antara ibu dia dan wanita tersebut. Dia nak campur kan? Campur tu. Macam tu. Campur FNN, campur. Ya. Menurut kepercayaan orang Arab, benda itu akan membentuk credibility anak tersebut. Ya. Tak tahulah, nanti siapa-siapa ada anak kan try lah campur susu, campur semua. Mana tahu kan. Ya, untung besar jadi menteri. Baik. Okey. Jadi saya akan tamatkan di sini cerita Abwa ni, kerana kita tahu selepas ni Abdul Muttalib ambil alih untuk membesarkan Nabi. Di Abwa ni Nabi pernah ziarah sekali. Masa Nabi dah jadi Nabi dah pun. Nabi minta izin dengan Allah Ta'ala untuk mendoakan ibunya, tapi Allah tak benarkan. Allahu'alam. Tetapi Nabi minta izin untuk ziarah makam ibunya, Allah membenarkan. Sekali itulah dia menjadi hukum. Yes, Allahu'alam. Memang ada riwayat Allah tak membenarkan Nabi mendoakan ibu dia. Tak, makna doakan untuk ibu dia. Sebab status ibu Nabi meninggal dalam keadaan agama apa? Macam tu. Tapi benda ni kontroversi. Ada seorang ustaz tokoh ilmuwan mengajar dalam IKIM pun kena buang pasal sebut status kekufuran ibu bapa Nabi. Tapi sebenarnya yang lebih tepat memang mereka tidak mati dalam fitrah. Sebab tu Allah tak benar Nabi doakan ibunya. Tapi Allah benarkan ziarah. Nabi ziarah sekali, Nabi menangis tu, sahabat pun menangis. Lepas tu tak ada di Abwa. Hukum tu yang berkait dengan rape tu. Rest in peace tu. Dia tak boleh. Tak boleh. Bagi seorang Muslim yang ibu bapa dia kafir, mati dalam keadaan kafir, dia boleh ziarah ketika kematian dan kubur. Boleh. Tapi dia still tak boleh mendoakan. Tapi kita yang tak ada kaitan
hubungan kekeluargaan memang tak boleh. Kecuali pada beberapa peruntukan seperti pemimpin negara, kan? Macam itulah. Raja Thailand mati, mungkin Malaysia pergi, kita nak nafi kan, macam mana nak nafi, mestinya tu lain lah, tu kes lain lah. Tapi kalau saja tak ada sebab apa semua, memang tak boleh. Hanya untuk orang yang ada hubungan keakraban, keluarga, macam anak pergi, macam tu boleh. Itu je. Kalau kita ada kawan yang pendesak, Tak boleh. Walaupun best friend dia. Walaupun best friend macam mana pun, cuma ucapkan pada keluarga sajalah. Semoga you all tabah apa semua, macam tu je lah. Ucapkan takziah kepada keluarga boleh. Takziah tu bukanlah ucap word takziah ya, bukan. Takziah tu maknanya ucapan yang memberikan dorongan semangat kepada dia, kepada keluarga. Okay. Dan masa perang Badar, bukan perang Badar, perang Uhud. Perang Badar tak lalu abwak. Perang Uhud, musyrikin Mekah pada masa tu antara cadangan mereka, kita nak bongkar kubur ibu Nabi. So kita nak bawa tulang belulang dia, bawa dalam perang Badar, masa perang Uhud, masa nak jumpa Nabi. Tapi cadangan tu telah dibantah oleh sebahagian musyrikin jugalah. Mereka kata kita berlawan dengan Muhammad, kita jangan libatkan ibu dia. Macam tu. Allah alam tempat dia di Abwaq, kalau pergi pun ada sampai sekarang, tapi tak ada sebab nak pergilah. Tak ada sebab nak pergi. Saya tak tahulah kalau Muhammad bin Salman pula nanti dia buat pula ni jadi tempat vacation pula, kan? Allahu alam. Baik, jadi alhamdulillah hadirin sekalian, sekadar itu dulu bicara sirah kita insya-Allah. Jadi kita sambung nanti 2 minggu lagi. Tajuk di bawah tajuk pemeliharaan Nabi di bawah Abdul Muttalib dan Abu Talib. Kita akan cerita zaman Nabi membesar sehinggalah zaman baginda diangkat menjadi Rasul. Wallahu alam insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,